Dalam sesi temu bual ini, kami telah menjemput Encik Zaid Kamarudin untuk memberi pandangan terhadap bahasa ibunda serta kongsi pengalaman beliau melibatkan diri dalam pertubuhan multi-etnik. Beliau adalah kelulusan Diploma Kejuruteraan Awam di Brighton, UK pada tahun 70-an dan merupakan aktivis sejak zaman menuntut. Beliau amat aktif mengambil bahagian dalam pertubuhan bukan kerajaan (NGO). Penglibatan beliau dalam NGO bukan saja tertumpu pada NGO Melayu, malah terlibat dalam pertubuhan multi-etnik. Beliau pernah menyandang sebagai pengerusi Gabungan Bertindak Malaysia, ahli jawatan kuasa mempromosi persefahaman dan keharmonian di antara penganut agama, Timbalan Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia, ahli jawatan kuasa pepandu bersih 2.0, pengerusi Jawatankuasa Kerja Gerakan Mansuhkan ISA dan sebagainya. Jawatan yang dipegang sekarang ialah Ahli Jawatan Kuasa Pusat Pertubuhan Ikram Malaysia, suatu NGO Islam dengan lebih 25,600 orang ahli, dengan cawangan negeri dan kawasan di seluruh negara, bertanggungjawab dalam perkara perpaduan nasional. Beliau juga merupakan naib pengerusi Majlis Dakwah Negara sejak 2016. Dipersilakan menonton temu bual kami dengan Encik Zaid Kamarudin. Secara teknikal kan, bahasa ibunda tu ialah bahasa ibunda lah Dia tidak pernah cakap bahasa ayah anda. Jadi itu melambangkan ini pri mustahak ya, bahasa yang didengar oleh anak itu sejak pada lahir ataupun masih dalam kandungan lagi ya. Jadi bahasa ibunda itu bahasa yang didengari, yang dipelajari daripada keluarga lah, tapi dalam konteks ini dia sebut sebagai ibunda, means mother lah. Tapi sebenarnya juga yang kita tahu dia lebih penting lagi bukan daripada saja daripada sudut perbualan supaya faham, saling faham, memahami dan sebagainya. Tapi sebenarnya bahasa itu mengandungi juga budaya, dia ada kaitan yang rapat dengan budaya. Dan kadang-kadang pasal itu kadang-kadang memang kita pun akan kerap bertemu dengan bila kita nak terjemah tu tak boleh kan. Pada satu bahasa ke bahasa yang lain tu dia tak berapa tepat ataupun tidak menyeluruh dia punya makna dan sebagainya. Pada itu dia nilai-nilai budaya itu juga sebenarnya di dalam bahasa ibunda. Jadi maknanya budaya ibu ataupun kadang-kadang etnik, tapi kadang-kadang ialah kita sebut yang melahirkan itu budaya itu dia hanya akan difahami dengan jelas dan juga boleh disebarkan melalui kan, ataupun difahami melalui betul-betul memahami melalui bahasa itu. Jadi dia bukan hanya bahasa daripada sudut percakapan dan perhubungan dan sebagainya, tapi dia ada elemen kepada kesinambungan, transfer ataupun perpindahan budaya itu sendiri juga di dalam mana-mana masyarakat, kaum dan sebagainya. Itu sebab dia amat penting bahasa itu. Satu lagi sebelum kita cakap polisi ataupun apa yang telah disepakati dan diputuskan oleh kerajaan dan sebagainya. Jadi mempelajari bahasa kita itu memang kadang-kadang tidak perlu dipelajari kerana kita hidup dengan dia ya. Dan yang keduanya sebenarnya mempelajari dan memahami bahasa lain daripada itu, maknanya dia banyak kegunaan dia. Kalau umpamanya kita sebut bahasa Inggeris katakan kan, tak ada orang pun mempertikaikan mengapa kita nak belajar bahasa Inggeris dan sebagainya, kerana automatik dia akan lihat itu secara komunikasi itu di peringkat antarabangsa, itu di antara bahasa yang paling luas digunakan. Jadi daripada sudut itu mempelajari bahasa lain daripada bahasa ibunda kita itu, dia memang ada kelebihan dia. Secara joke ataupun secara seloroh kita katakan, elok kita faham bahasa orang lain tu kerana kalau dia mencarut belakang kita pun kita tahu orang. Itu secara seloroh, tapi sebenarnya secara yang sebenarnya ini kalau kita nak memahami seseorang itu, satu kaum, satu kelompok dan sebagainya, memahami bahasa itu adalah satu perkara yang penting. Orang mungkin sekarang di kebelakangan ini melihat nilai bahasa daripada sudut ekonomi. Jadi sekarang ini dengan China sebagai satu kuasa ekonomi dunia dan Mandarin menjadi satu
bahasa pilihan, termasuk orang Eropah pun belajar bahasa Mandarin dan sebagainya. Dan kita alhamdulillah, kita dalam negara kita memang dah ada bahasa-bahasa itu. India juga satu ekonomi punya kuasa ataupun di banyak kita nak buat bisnes dan sebagainya. Itu menjadikan dia juga satu kelebihan. Dan kita memang ada orang di dalam negara kita dan percampuran di antara ini kaum itu juga kan. Jadi itu. Jadi kalau dalam konteks ini negara tu, negara mungkin memutuskan apakah bahasa rasmi. Semacam Malaysia kita ada bahasa kebangsaan kita katakan bahasa Malaysia ataupun guna istilah bahasa Melayu. Singapura dalam urusan official dia banyak bahasa yang dia digunakan dan sebagainya. Jadi itu adalah untuk memudahkan ini isu-isu ini perhubungan kerja dan sebagainya dalam konteks ini. Tapi satu perkara yang saya fikir ini amat penting juga, jangan penggunaan bahasa itu dijadikan suatu yang divisive ataupun terutamanya juga yang diskriminatori. Jadi itu satu perkara yang harus dielakkan. Kalau kita ambil daripada sudut ini perlembagaan kerana dalam isu agama kebebasan beragama itu dijamin oleh perlembagaan, apatah lagi budaya kan. Memang tidak ada sebenarnya dia usaha untuk memberhentikan perayaan-perayaan ataupun alhamdulillah itu dalam konteks ini Malaysia. Tapi itulah, dia jangan dipolitikkan. Kadang-kadang orang bila dipolitikkan tu dia jadi sukar. Jadi kalau misal kita tahu lah padanya itu keputusan yang telah dibuat. Ini pun ada sejarahnya dalam konteks pendidikan. Tambah pula dia bahasa rasmi negara. Jadi itulah yang wajib bagi pihak kerajaan untuk menyediakan. Tapi atas dasar yang ini lain juga, kepentingan tadi sebagaimana yang saya sebut tadi, kepentingan untuk saling memahami bahasa-bahasa lain, ada kegunaannya. Sekarang ni tambah-tambah lagi orang akan lihat dia kegunaan daripada segi ekonomi, perhubungan dan business partnership dan sebagainya itu kan. Jadi ini ada sebabnya. Kalau maknanya perkara itu ini walaupun kita tak expect lah kerajaan yang buat itu dalam sekolah ini kebangsaan. Tapi umpamanya kalau ada kelab-kelab mempelajari bahasa Mandarin ataupun benda-benda itu tidak seharusnya ditegak. Dan setahu saya tak ada nak ditegak kan. Tapi itu adalah aspek mana tanggungjawab kerajaan daripada sudut yang termaktub di dalam perlembagaan. So termasuk jugalah di sekolah ini jenis kebangsaan Tamil ataupun Cina juga ada tanggungjawab kerajaan hasil daripada pengambil alihan dahulu sistem pelajaran daripada sudut itu berada sejarah dia tersendiri juga kan. Jadi itulah, dia ada tanggungjawab. Tapi kadang-kadang orang yang tidak faham apa yang dah disepakati dalam sejarah itu, dia akan mempersoalkan mengapa bahasa Cina di sekolah jenis kebangsaan Mandarin. Jadi kan kita ada bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan pun diajar juga dalam sekolah Mandarin dan sebagainya. Jadi itu bila dipolitikkan itu dia jadi masalah sikit. Boleh jadi masalah. Tapi alhamdulillah bagi saya lihat ini masyarakat Malaysia ni dia sudah lebih matang. Dia ada dua perkara tu. Satu daripada sudut ini bahasa saya dah sebut tadi, bahasa Buddha itu penting. Dan sebenarnya kalau kita lihat bahasa Buddha ni, ini kalau peringkat katakan nenek saya, bahasa Buddha dia bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita faham ni kan. Dia something like Mandarin to the Chinese juga dah, pasal dia ada dialek dan sebagainya. Kalau orang Melayu yang berasal pada Indonesia, bergantung daripada mana dia akan ada bahasa Minangkabau, dia akan ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun ada berbagai dia punya ni kan, dia akan ada bahasa Mendeling kan kalau dia daripada Sumatera. Jadi itu bahasa ibunda mereka kan, nenek saya dan sebagainya kan. Tapi dia tak ada bila berlaku
penyatuan itu dalam konteks bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun memang sebagian daripada di Indonesia itu juga ada, di Riau dan sebagainya itu kan. Bila itu menjadi the lingua franca yang boleh, kalau tidak ada banyak saya ganti je bahasa. Dan dia berjalan. Tapi salah satu daripadanya walaupun tidak jadi tapi politik kan. Macam saya dah tak faham dah bahasa ibunda nenek saya kan. Tapi itu tak jadi isu kerana tidak dijadikan isu kan. Pasal tak ada lah pula orang yang memperjuangkan bahasa asal nenek moyang dia dalam konteks yang begitu. Kita faham itu. Boleh belajar tapi maknanya mungkin kalau dekat Malaysia dia mungkin sudah tidak diperkatakan kan. Tapi walaupun pun kita akan lihat dia akan memperkayakan bahasa itu, kerana kadang-kadang bahasa yang diambil ke dalam bahasa Malaysia itu asalnya mungkin bahasa Jawa, mungkin bahasa Mendeling, mungkin bahasa Minangkabau dan sebagainya. Dia boleh memperkayakan daripada sudut itu. Jadi begitu, kalau kita boleh melihat dalam konteks orang Melayu kan, orang Melayu perkara itu berlaku, sepatutnya kita kena lihat juga dengan keterbukaan yang begitu dalam bahasa-bahasa. Dia lagi satu isu bahasa ni kadang-kadang bukanlah dipolitikkan, tapi isu dikaitkan dengan isu kesatuan. Vernacular school dinyatakan sebagai tidak bergaul di antara pelajar-pelajar. Pergaulan di antara pelajar terutama dalam setting sekolah itu adalah perkara yang penting dan baik untuk perpaduan. Itu teorinya kan. Kalau kita boleh secara teorinya itu mungkin betul lah kalau satu jenis sekolah tanpa kita bincangkan yang ini kira menidakkan pula bahasa lain tu kan. Kalau kita tengok daripada sudut ini vernacular school, kadang-kadang orang ini melihat daripada sudut itu. Mengapa wujud sekolah banyak aliran kan, bukan saja satu sekolah bangsa. Tapi itu dalam konteks kita punya sejarah itu sudah terlambat lah, tak relevan lagi bagi saya untuk dibincangkan. Oleh kerana perkara itu dah berlaku apa yang ada, dan vernacular school, sekolah jenis kebangsaan itu juga adalah satu yang telah disepakati dalam di kalangan masyarakat, dan itu dia punya salah satu daripada angle dia tak ambil bahasa tu, tapi dia ambil vernacular school. Tapi kadang-kadang oleh kerana yang menimbulkan ini banyak daripada kalangan orang Melayu itu bila dia timbulkan isu kadang-kadang dia tak perasan bahawa kalau single stream school tak boleh ada sekolah Arab, tak boleh ada sekolah agama kan? Jadi yang itu pasal saya kata mungkin isu itu tak wajar dipolitikkan lagi lah. Pasal kalau dipolitikkan nak satu vernacular school kerana perpaduan, jadi semua student kena pergi situ. Sepatutnya tak ada sekolah agama, tak ada sekolah lain, hanya satu sekolah kebangsaan. Seperti mungkin kata silap saya yang dipraktikkan di Indonesia kan. Jadi semua di sini. Lepas itu kita mengharapkan pemahaman dalam konteks pemimpin tentang isu kepelbagaian kan. Mungkin kepelbagaian daripada sudut yang menguntungkan tu dia boleh nampak, tapi kadang-kadang ini dia jadi tidak begitu bertimbang dengan baik dalam isu-isu lain, dikaitkan dengan pembawaan sentimen yang salah lah bagi saya. Sebelum spesifik pada bahasa ibunda tu, kita dalam ikram ni kita punya asas pegangan kita kan adalah Quran dan juga apa yang ditunjukkan oleh our prophet kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu that is semua orang Islam akan mengatakan bahawa dia berpandukan pada Al-Quran dan sunnah kan. Dan bagi kita cuba memahami Islam itu dalam konteks yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam konteks praktiknya adalah apa yang dipraktikkan oleh Rasul. Dan salah satu dari sumber yang paling berguna di sini, apa yang kita panggil sunnah itu, adalah sebenarnya memahami bagaimana Rasul apabila dia memimpin di Madinah itu dengan berbilang bangsa
etnik ya, dan juga begitu berbilang agama. Di dalam konteks di Madinah itu sebenarnya ialah it is one area of people living together as istilah masa dulu mungkin belum lagi state dan sebagainya, sebagai satu community dipimpin, ada pemimpin dia, ada proses dia, dan kemudian ini setiap agama itu bebas untuk diamalkan. So according to, kalau macam kita ada syariah law dan sebagainya, the Muslim will keep to it, the Jews will keep to Judaism dan sebagainya, dan itu actually a community with at least 3 system. Kan ada 3 system dekat situ. The Muslim live by their own tapi but they have the common responsibility dan and they have peace among each other, promote what they think is best dan sebagainya. Jadi ini salah satu daripada perkara yang kita cuba laksanakan. We don't differentiate the citizen according to dia punya agama dan sebagainya. We relate as human to human. Tapi dalam konteks negara what we call it nation state yang ada sekarang ni, almost nation state ni ada ideologi dia, ada pegangan, whether it is liberal demokrasi, kapitalis punya sistem ataupun sistem yang people's power, socialist, kiri, labor, komunis dan sebagainya. Itu satu sistem yang masih wujud lagi dalam konteks di dunia. Tapi kita akan dapati kalau ini sistem dia tak benarkan yang lain. Tapi alhamdulillah dalam konteks di Malaysia ni, jadi banyak benda tu, kebebasan itu memang termaktub di dalam perlembagaan lah kan, itu jadi. Tapi akan ada perdebatan pasal perlembagaan ini juga adalah kesepakatan di antara pemimpin lama dan sebagainya. It is good to be unifying factor. Tapi akan ada orang yang mempersoalkan aspek itu, aspek pemahamannya dan sebagainya. Jadi kita dalam pengalaman ini kita we try to be very objective. Lepas itu sebelum lagi GBM pun, sebelum kita punya pengalaman collaboration dalam konteks civil society organisation, menyatukan organisasi-organisasi yang berbagai latar belakang yang mungkin ada kecenderungan tertentu seperti mungkin ada yang menyokong LGBT yang kalau Muslim tu dia susah ya. Tapi kita kata kita bersama adalah on the basis of atas dasar apa yang kita sepakati. Kita cuba mencari menurut apa masing-masing punya pendirian ideologi dan sebagainya, apa yang kita nak lihat Malaysia itu menjadi, what do we want Malaysia to be, apa yang perkara-perkara pembaikan yang kita nak yang boleh kita bersama-sama buat untuk menjadikan Malaysia lebih baik. Dan daripada ini pengalaman kita, bila kita we sit together to do certain thing that we agree, then actually one of the side effect, you feel very close to each other. You don't differentiate, you don't look at him as a Chinese and non-Muslim or whatever. But we see that we are together dalam ini. So yang itu tu dia akan merungkaikan isu-isu di perhubungan juga. Jadi kemudian kita, kalau dulu tu kita kadang-kadang at one stage tu kita interest orang Islam macam mana, interest the Chinese interest macam mana, Indian punya interest dalam konteks Malaysia ni macam mana kita nak perjuangkan. Tapi in the end we find that actually what is actually the interest of the Chinese or ini seperti budaya, bahasa dan sebagainya itu kan, things yang actually kita boleh apa yang kita istilahkan de-ethnicize those issue. Tapi bagi kita pula, kita kata isu kita bukan vernacular, hapuskan vernacular school untuk perpaduan tu. Kita juga dapat satu model yang secara tak langsung juga sebenarnya atas dasar kita yang pemahaman ini, model GBM dan sebagainya, di mana kita twinkan sekolah. Macam kami banyak sekolah Islamic school, private school kan, kita twinkan dengan sekolah Cina kan, macam dekat Sungai Petani, dekat Johor dan sebagainya. So what's the argument of people who say that vernacular school ataupun sekolah agama ni pada orang agama ni lagi mengorbankan orang. Tak spesifik itu kalau dia faham agama itu dengan betul. Jadi you have that yang probably kalau ikut the narrative of those people yang mengatakan hapuskan sekolah vernacular ni, you have the example there how close
the school in Sungai Petani dengan sekolah kita, sekolah Islah di Sungai Petani itu is they have they visit each other, they celebrate together dan sebagainya. Tapi it happens that dia di Sungai Petani sekolah Islah dengan Chinese school. Because actually one of the key person to do that is the head of the Chinese school, yang itu is also ini dalam LLG community yang dia punya ni kan, dia dah rapat dengan kita, and then he actually initiated that, and then benda tu berlaku dengan baik. Actually when he transferred, that's like they transferred to Johor, the same thing that happened. If it happens and receive very good response from the student as well as the parent and then so on, from such so-called, kalau the Malaysian negative narrative ini dilihat sebagai the pole sopat lah kan, Islamic school dengan ni, walaupun bukan independent school mungkin dia tapi yang ini ni, tapi bila boleh ini form that sort of relationship, then it becomes also among the teachers and so on. Jadi saya berharap, amat berharap kita mengelakkan dari perkara-perkara yang merenggangkan di antara kita, tapi mengasaskan dia dengan membina persefahaman, understanding ini saling faham memahami, kemudian itu persefahaman negeri on certain things yang walaupun akhirnya kita tak ada persefahaman pun, sekurang-kurangnya kita faham mengapa you buat, mengapa tuan-tuan buat perkara ini, mengapa ini dan sebagainya kan. Tidak semestinya semua tu perkara kita kena ini akan ini bersetuju kan, tapi respect the differences as well. Jadi dan jangan mengambil langkah-langkah yang diskriminasi terhadap orang dan memburukkan orang dan sebagainya. Terima kasih. Dong Zong menghormati kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini dapat ditunjukkan apabila Dewan Bahasa dan Pustaka dan Dong Zong mencipta sejarah dengan menandatangani Memorandum Persefahaman untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang bahasa dan sastera pada tahun 2018. Bagi memahami satu sama lain, Dong Zong turut menganjurkan aktiviti-aktiviti silang budaya yang melibatkan pelajar antara sekolah pelbagai aliran seperti pertandingan menulis esei sempena Hari Malaysia tahun 2021, projek Sahabat Pena Saya, Kem Muhibah tahun 2019 dan sebagainya. Dalam usaha membina tamadun, manusia tercipta daripada pelbagai latar belakang identiti etnik, budaya dan kecenderungan. Suasana kepelbagaian yang wujud dalam kalangan rakyat Malaysia adalah begitu ketara. Oleh itu, dalam konteks masyarakat majmuk, persefahaman perlu dipupuk agar setiap etnik bersedia dan berupaya memahami elemen-elemen penting budaya kaum-kaum lain. Ini adalah kerana kemakmuran sesebuah negara hanya dapat dicapai dengan adanya sebuah masyarakat yang boleh bertolak ansur dan saling memahami.